Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kembali pada pelajaran Pendidikan Islam tahun 2. Mari ikuti video-video yang akan dipaparkan. Hari ini kita akan membincangkan bidang ibadah yang bertajuk Diriku Bersih, di bawah tajuk kecil iaitu ciri-ciri alat beristinja ataupun apakah dia ciri-ciri pada benda-benda kesat itu. Sebelum kita melangkah dengan lebih jauh, mari kita imbas kembali pelajaran pada minggu lepas mengenai alat-alat untuk beristinja. Alat untuk beristinja ada dua. Yang pertama, gunakan air mutlak dan yang kedua, menggunakan benda-benda kesat. Tetapi dalam tajuk hari ini, kita tidak membincangkan tentang air mutlak kerana tajuk ini telah dibincangkan pada tahun 1. Sekarang kita akan membincangkan tentang apakah dia ciri-ciri benda kesat. Contoh bahan-bahan kesat adalah tisu, surat khabar dan juga batu. Sebagai contoh, kita ambil bahan kesat adalah bahan yang boleh menghilangkan kotoran. Sebagai contoh, kita tengok tisu ini. Katakan ada kotoran di tangan. Ini adalah sekadar hiasan sahaja. Di mana bila kita calitkan, serta-merta ataupun sedikit sebanyak kotoran itu dapat dihilangkan. Ataupun kita lihat kegunaan kertas yang kita katakan sebagai bahan kesat. Contohnya seperti ini. Sekadar hiasan. Kita ambil kertas ni, kemudian kita sapukan. Sekurang-kurangnya bahan kotor itu ataupun benda yang tidak sepatutnya dapat dibersihkan. Begitu juga dengan kegunaan batu. Batu ini ialah benda kesat. Cuba kita hilangkan kotoran dengan menggunakan batu. Lihat, kotoran hilang walaupun tidak sepenuhnya. Yang dikatakan bahan tidak kesat iaitu bahan-bahan yang licin. Contohnya bahan-bahan daripada plastik. Kita ambil contoh. Sekiranya kita gunakan plastik, iaitu bahan yang licin, kita hilangkan kotoran tersebut. Lihat, kotoran itu tidak tanggal. Bahan yang dimulakan contohnya seperti helaian Al-Quran ataupun tafsir Al-Quran, dan juga bahan-bahan makanan contohnya seperti roti. Ini tidak boleh kita gunakan untuk membersihkan kotoran. Ingat ya, walaupun roti ini sudah luput dan tidak boleh dimakan, maka kita tak boleh menggunakannya kerana ini adalah bahan-bahan yang dimulakan dan juga bahan makanan. Dan juga bahan-bahan yang licin seperti plastik
dan juga kaca. Kenapa ianya tidak boleh digunakan untuk berstinja? Kerana ianya tidak boleh untuk mengesat kotoran. Kita ambil contoh, kita lihat. Sekiranya kita gunakan plastik, kita akan cuba untuk membersihkan kotoran tersebut. Lihat, kotoran itu masih lagi ada, malah ianya akan menyebabkan tersebar lebih luas lagi kotoran tersebut. Begitu juga dengan benda plastik, iaitu permukaan yang licin. Ianya tidak boleh mengesat kotoran. Dan juga bahan-bahan daripada kaca. Sebagai contoh, kita lihat, ianya kita mengesat kotoran tersebut masih lagi ada, malah ianya makin tersebar dengan luas. Alhamdulillah, anda telah pun mengetahui ciri-ciri alat untuk beristinja. Sekarang, saya akan terangkan mengenai syarat-syarat beristinja selain daripada air. Syarat yang pertama, najis tidak beralih dari tempat asal. Syarat yang kedua, najis masih belum kering. Di sini saya akan terangkan secara ringkas. Yang pertama, najis tidak beralih dari tempat asal bermaksud najis tersebut tidak beralih ataupun tidak terpalit pada anggota-anggota yang lain. Yang kedua, najis masih belum kering bermaksud sekiranya najis itu sudah kering, maka sukar untuk kita membersihkan najis kerana ia telah melekat. Jadi seelok-eloknya, sebaik-baiknya, najis itu masih lagi belum kering, cepat-cepat kita beristinja. Diharapkan dengan penerangan ringkas itu tadi, anda semua dapat faham, dan sekiranya masih lagi ada keraguan, jangan segan, jangan malu untuk bertanya kepada saya. Saya ucapkan terima kasih dan berjumpa lagi pada sesi pembelajaran akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.